وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Ustaz Hafiz dan pihak masjid yang bagi ruang kepada saya untuk kuliah ini. Kuliah saya yang kedua selepas PKP 4 bulan tak ceramah. Ini baru kedua. Yang pertama pagi tadi di Menara Felda. Dia bagi saya cakap 2 jam. Sejam pertama kaki saya menggelepar, macam tak pernah ceramah. 4 bulan tak ceramah, tak boleh ketak. Ini ceramah kedua. Terima kasih pihak masjid. Semoga pihak masjid sentiasa dirahmati Allah. Yang kedua, kepada rakan-rakan asatizah, ustaz-ustaz, ustazah, lecturer yang ada sama kita. Ada salah silap daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya, kepada abang-abang yang saya kasih sekalian, nampak macam lelaki yang perempuan tak? Abang kan? Perempuan tak? Kenaan? Ada kat atas? Tak ada? Ada TV. Ada TV. Dia buka YouTube. Tengok. Dahsyat masjid yang sama tapi buka. Bolehlah mengaji. Marilah sama-sama kita mula majlis malam ni baca surah Fatihah. Niat pertama, hadiahkan bacaan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi SAW. Selawat ala sikit. Hadiahkan Fatihah ini kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, khusus kepada semua lecturer yang ada, tenaga pengajar, rakan taulan, jiran tetangga, adik-beradik, niat semualah. Dan niatkan juga supaya dengan berkat surah Al-Fatihah yang abang-abang bacakan, yang tuan-tuan baca, Allah jauhkan kita daripada coronavirus, angkat, hilangkan dia daripada muka bumi ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semua sihat? Sihat? Tak ada corona? Tak ada. Tadi suhu okey? Ada satu hadis Nabi, riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Kata Imam Al-Bukhari, ma min yawmin. Ini tak masuk tajuk muqaddimah. Ma min yawmin al-amalu salih fiha ahabu ila Allah. يعني يوم هذا يعني يوم العشر atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, tidak ada satu waktu hari yang amal soleh dibuat di dalam hari itu sangat dicintai oleh Allah melainkan pada waktu ini. Imam Bukhari sambung kata yakni, maknanya pada hari yang ke-10 di bulan Zulhijjah. Malam ni maghrib tadi masuk 3 Zulhijjah. Jadi firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini semua apa? Wal fajri walayalin ashri, demi waktu fajar dan 10 malam. Sepakat ulama kata 10 malam itu 10 malam Zulhijjah. Jadi 10 malam Zulhijjah itu, bukan itulah, inilah. Sebab kita ada dalam 10 malam tu, ni malam ketiga. Disumpah oleh, bukan disumpah, Allah bersumpah dengan dia. Maknanya Allah kata demi 10 malam Zulhijjah itu. Jadi 10 malam Zulhijjah ni special. Nak tahu special, hadis Imam Bukhari apa dia? Tidak ada amalan yang Allah suka kamu buat melainkan sekarang. Bahasa paling mudah faham apa dia? Siapa yang buat amal soleh sekarang ni, sekarang ni, malam kemarin, malam lagi satu, hari Selasa, maknanya Isnin malam tu Selasa malam tu Rabu malam Khamis. No salah, Selasa malam Rabu malam Khamis, hari ni Khamis malam Jumaat. Malam ketiga. Siapa buat amal soleh, kata Nabi, bukan kita kata, Nabi kata, siapa buat amal soleh, Allah kata dekat dia, I love you. Mafhum hadis tadi. Ma min yawmin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah. Tidak ada amal soleh yang Allah paling suka kamu buat melainkan sekarang. Makna simple, siapa buat amal soleh, tak kira apa malam ni, duduk majlis ilmu, Masya Allah, semayang berjemaah, Masya Allah, doa, zikir, wirid. Hadis Imam Ahmad. Hadis Imam Ahmad. Apa Imam Ahmad kata?
Hadis kepala dia sama. Ma min yaumin al-amalu salih. Kalau yang hadis Imam Bukhari hujung dia, sahabat tanya, wala jihadu fi sabilillah, adakah jihad fi sabilillah pun kalah dengan amalan malam ini? Rasulullah jawab, wala jihadu fi sabilillah, wallahi, demi Allah, jihad fi sabilillah pun kalah, kecuali orang tu keluar terbunuh sebagai syuhada, baru dia lebih menang daripada amal soleh malam ni. Maknanya amal soleh yang sekarang kamu buat ni abang, hampa semua buat, duduk buat amal soleh, video, duk tulis nota, duk bagi tahu orang, duk share, duk duduk, duk dengar zikir, wirid, hati, muhasabah, semua ni lebih besar daripada jihad fisabilillah. Hadis Imam Bukhari, wala jihad fisabilillah, wala jihad fisabilillah. Nabi kata, jihad fisabilillah pun tak boleh, kecuali orang tu keluar naik kuda dia kena tibah kaki dia, jatuh, orang tu kena tikam, bunuh, syahid, baru dia lebih utama daripada amalan malam ni. Tapi kalau keluar perang, balik selamat, amal malam ni lebih bagus. Apa bagus dia? Allah kata dekat setiap kita, I love you. Hadis Imam Ahmad, sambungan dia, kepala dia sama. Ma min yaumin al-amalu salih. Kalau yang Imam Bukhari, wala jihad. Kalau hadis Imam Ahmad, dia kata apa? Fa'akthiru, kata Nabi, maka perbanyakkan oleh kamu at-tahlil, baca la ilaha illallah, wa takbir, Allahu akbar, wa tahmid, alhamdulillah. Malam ni, malam esok, lusa tulat, sampai hari raya, setiap malam abang-abang termasuk saya mesti pegang biji tasbih, kena ginding la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab apa? Nabi yang cakap antara amal soleh yang Allah akan kata I love you kalau kamu buat, tahlil, takbir, tahmid. Rawahu Imam Ahmad. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, Imam Ibnu Hibban, tapi saya lupa matan dia, tak ingat. Nanti tengok balik. Ada satu lagi hadis Imam Ibnu Hibban. Apa dia kata? Tak ingat. Walhasil, kesimpulan mukaddimah malam ni, abang, umur umat Nabi Muhammad tak banyak, dan bukan setiap hari kita akan lalu bulan Zulhijjah. Tawaran malam ni hanya untuk 10 malam saja. Abang buat esok, tak boleh cover malam ni punya. Malam ni terlepas zikir 1, esok cover 1000 pun tak boleh cover malam ni punya. Perbanyakkan. Maka ulama kata, kalau dalam hadis kata fa'aktiru, perbanyak oleh kamu. Contoh Nabi kata, selawatlah kepada aku. Betul Nabi kata? Bukan Nabi kata, perbanyakkan selawat kepada aku. Mesti kena banyak. Nabi kata banyak. Fa'aksiru, banyakkan selawat kepada aku, Nabi kata. Baik, ulama syarah, banyakkan selawat kepada aku tu berapa baru sampai banyak? Kalau baca bahasa Arab, 3 kira banyak lah, betul tak? Plural, jamak, betul? 3 banyak lah. 1 mufrad, 2 musanna, betul? 3 dia jadi jamak. 3, 4, 5 baru jadi banyak. So fa'aksiru tu 3 kah? Maka ulama sebut fa'aksiru dalam hadis 300 baru sampai fa'aksiru minimum. Makna 1000, 2000 tu paling betul lah, tapi minimum nak dapatkan fa'aksiru 300. Abang, malam ni sebelum tidur baca la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Baca
Tak boleh rasa tak larat. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Payah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fa aksiru, minimum 300. Bila sepanjang hari dapat siang tadi 300, cantik. Tak dapat siang malam, tak dapat malam petang, tak dapat semua, buat benda baik. Belanja orang makan, duduk majlis ilmu, handphone kamu ada baca nota hari ni, tangkap gambar, share ilmu. Daripada kita share baik, orang share kat kita tak tahu main mana. Lebih baik buku yang kamu baca tu kamu tangkap gambar, share dekat orang. Walaupun tajuk dia tajuk dia sosial masyarakat, hantam sajalah lagu, tangkap gambar, share je. Menjadi masyarakat berguna ada 3 syarat. 1, 2, 3. Tak ada kena-mengena pun, dalil Quran pun tak ada. Tangkap gambar, share. Itu ilmu bermanfaat. Buat, Allah kata I love you. Apa timbal balik I love you Allah? Allah kata qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu timbal balik dia. Apa dia? Allah kata kalau kamu sayang aku, ikut Rasulullah, Allah akan sayang kamu. Allah akan I love you dengan kamu. So apa Allah kata kalau aku kata I love you kamu? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Abang, Allah ampun dosa. Allah ampun dosa. Duduk macam ni ya, nampak duduk bodoh lu ni, tak ada apa. Allah ampun dosa. Allah ampun dosa. Tapi dia tak dapat banyak abang. 10 malam ya. 2 malam terlepas dah. 2 malam terlepas dah. Malam ni dapat. Ulun malam ni abang. Esok, lusa, tulat. Siapa puasa, itu amalan paling tertinggi setakat ni. Sebab apa? Sebab puasa ni Allah janji dia saja yang balas. Amalan lain dia ada kiraan dia. Ada satu lagi amalan yang power juga. Apa dia? Amalan sabar. Sabar. Kata Habib Ahmad Al-Habsyi, dia kata apa? Kalau dekat akhirat esok abang duduk buat live ni, ada ganjaran dia. So pergi depan Allah beratok nak ambil ganjaran, malaikat nak bagi. So kita beratok tu sampai malaikat kata, ni kamu ni tersenarai ganjaran apa? Menyebarkan majlis ilmu. Malaikat kata ambil pahala. Mai pula ni, kamu ni nama apa ni yang mai nak beratok ni, pahala apa? Ini apa nama, belanja kawan makan. Itu adalah mungkin 1,000, 3,000 pahala bagi. Ni kamu ni mai apa tersenarai apa ni? Saya nak ambil pahala saya mengajar kawan. Itu sedekah terbaik itu, kata hadis Nabi dalam kitab Syekh Nuruddin, hadis yang pertama, kitab lama ni. Sebaik-baik sedekah adalah ilmu yang kamu belajar, kamu ajar kepada orang. Itu sedekah paling terbaik, kata Nabi. Kamu main untuk apa? Sedekah. Pahala. Berapa? 1,000 ambil. Main satu orang, kamu main sebab apa? Saya sabar. Malaikat buat macam mana? Ambil tung pahala, tunggang terus atas dia. Sabar, ganjarannya tak ada had. Tuang. Habis. Hanya antara amalan yang buat. Oleh sebab itu, banyakkan bersabar, banyakkan amal. Ni pemuda semua ni kena pulun amalan. Esok dah tua macam saya, susah. Ada tanggungjawab. Balik rumah pun singgah makan dah, main balik dah. Tak ada kerja. Sila saya. La. Ustaz nak tanya soalan sikit boleh? Tanggungjawab. Lagi ramai orang yang ikut kita dalam Instagram, Facebook apa semua tu tanggungjawab kita. Kita kena sedia konten yang baik, input yang baik. Tak boleh lepas ke orang lain. Kamu nak orang like kamu, kamu nak orang suka kat kamu, kamu nak buat supaya orang suka kat kamu. Bila orang dah suka, kamu tinggal. Tak boleh.
Kalau saya, itu tanggungjawab saya. Saya punya 1.39 juta Facebook saya punya follow. Saya itu tanggungjawab. Hang buat bagi orang suka, hang yang suruh orang suka. Dia susah. Ini belum lagi kan, masih free zikir. 1,000 zikir, 1,000, 2,000 zikir. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis beliau ada tali yang diikat. Simpulan 1, 2, 3 untuk dia zikir. Berapa? Sebelum tidur 2,000 subhanallah. Dia tu 2,000 subhanallah sebelum tidur. Siapa buat amal malam ni abang, Allah cakap dekat dia, I love you abang. Pulut hampa pemuda, niatkan pahala-pahala tu semua dekat mak bapak, adik-beradik, rakan taulan. Bukan semua orang bernasib baik macam abang. Ada dalam universiti yang bagi peluang kuliah macam ni, ahli sunnah wal jamaah, kuliah kat sini semua mana campur fahaman salafi wahabi semua mana ada. Kalau universiti lain open, hak ni boleh ajak, hak ni boleh ajak. Ada lecturer yang semayang atas batu pun ada dan sebagainya. Kita sini tak ada. Bukan semua orang untung macam abang Sebab tu kena syukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kena pula malam ni, malam Jumaat, gandaan pahala banyak. Siapa buat malam ni untung. Jangan biarkan masa berlalu. Hargai masa. Hargai masa. Boleh faham Okey. Itu sebagai mukadimah lah sikit. Baik. Hari ini apa pengajaran yang kamu dapat daripada coronavirus? Bagi sikit kan saya. Apakah abang-abang dapat pengajaran daripada corona, PKP 4 bulan dan sebagainya? Abang dapat apa? Apa pengajaran nak share dengan saya? 1. Disiplin ikut arahan bolehlah. Kuliah kita malam ni tak ikut sangat. Tapi bolehlah. Kuliah malaikat ramai. Virus tu tengok malaikat pun dia larilah. Dia pun takut lah malaikat jegi dia takut dia. Apa pengajaran yang abang dapat coronavirus? Disiplin 1. Apa nama at-tahur, syatrul iman kebersihan sebahagian daripada iman. Kebersihan maknanya kita semua boleh jadi pembersih sebenarnya. Boleh. Okey. Lagi? Sabar. Malaikat tunggang pahala. Masya Allah. Lagi? Selain daripada yang Islam ni sikit, yang lain lah, yang lain. Buat duit ke, ikut internet. Tak ada. Siapa pun tak ada. Dapat duit internet. Business online. Tak buat. Sebab apa? Tak buat bisnes online. Buat je lah. Apa hikmah yang kamu belajar di sebalik? Kalau bahasa Melayu dulu kata tersurat dan tersirat. Yang tersirat kamu dapat apa? Tersirat. Kalau yang tersirat, antara yang saya nampak, saya nak share lah. Nanti buatlah research Kalau saya cerita ni, buat research Apa yang saya cerita kat sini, buatlah research. InsyaAllah saya bukan sembang setakat dalam ni saja. Apa kamu dengar saya punya, kamu buatlah. Dia sesuai untuk masyarakat. Sebab saya jumpa masyarakat hari-hari. Bila saya bercakap sini, saya cakap benda yang penting untuk kamu jadi orang berjaya. Saya nak kamu, abang-abang semua jadi orang hebat. Saya nak
abang-abang jadi macam saya, lebih lagi. Antara hikmah yang saya nampak, rupanya semua orang perlu Tuhan. Masa corona, semua orang munajat. Tapi yang takjubnya, orang nak cari Tuhan sampai sanggup tumpang dengan Tuhan orang lain. Dan yang paling takjub lagi, kebanyakannya, majoriti orang menumpang Tuhan orang Islam. Tak tahulah kalau abang baca artikel, jumpa Buddha duk semayang, agama yang selain Buddha, dia masuk juga dalam tempat Buddha semayang. Saya tak tahulah. Tapi setahu saya, sepanjang yang saya baca tengok, orang Islam semayang, agama lain pun tumpang. Kalau tak pernah azan, tolong bagi dengar suara azan. Kalau tak pernah dengar Quran, tolong bagi dengar bacaan Quran. Kalau tak pernah dengar zikir, bagi dengar zikir. Itu semua Tuhan orang Islam, bukan agama lain. Orang tumpang agama kita. Itu yang saya dapat. Orang tumpang agama kita. Dia, kalau kita nak ukur, jangan, ingat, jangan al-kailu bimikyalain. Al-kailu, benda yang kita nak timbang, bimikyalain, mim dekat situ, benda. Apa dia? Mikyal, dua penimbang. Benda satu, tapi penimbang ada dua. Kalau orang Islam buat, tak bagus. Kalau Mak Saleh buat benda yang sama, bagus. Jangan macam tu. Jadi sekarang penimbang yang paling adil sekali siapa? Coronavirus. Ini penimbang yang paling adil. Coronavirus ni semua kena penyakit dia sama. Siapa yang buat pembentasan paling terror dan terserlah di mata dunia, negara kita paling terbaik. Rugi siapa tak sayang negara Malaysia sebelum ni. Sebab kayu ukur dia silap. Kayu ukur dia silap. Dia tak duduk dekat Amerika. Saya sembang dengan kawan saya dekat Washington DC. Ada yang daripada Maryland pun ada, daripada Virginia pun ada. Dia berkata sini semua bodoh sombong. Macam mana boleh buat kiraan macam tu? Sebab ada kayu ukur yang adil. Selama ni orang ukur tak adil. Orang selalu pandang tempat kita tak bagus. Bila tengok macam tu, saya boleh bayang macam mana Islam menjadi pusat penyebaran terbesar di Asia Tenggara adalah bumi Melaka, Malaysia secara keseluruhan. Sebab apa? Sebab kita kaya dengan akhlak, respek, kemuliaan, izzah diri, diajar untuk jaga harga diri. Abang, saya yakin dalam ni tak ada kod tengok muka semua bersih elok. Antara salah satu perkara yang terjadi ketika coronavirus, yang mungkin ada yang baca, boleh bagi tahu saya lah betul salah, ialah mereka yang LGBT di Amerika, di negara luar, bila disahkan corona, semua kena balik rumah masing-masing. Mereka tak ada tempat nak pergi. Keluarga mereka tak terima mereka. Sebab tu golongan macam ni mereka buat persatuan untuk mereka nak bernaung di luar sana. Kita yang ada sini, Islam ajar kita untuk duduk elok-elok. Kita tak mau ada di kalangan kita yang jadi bodoh sombong. Okey, itu satu. Yang kedua, saya nak menyeru semua yang ada di sini, abang-abang, apa dia?
hikmah di setiap peristiwa yang Allah bagi, hadamkan dia. Ambil, simpan dalam diri kita. Ini antara yang saya kongsi dengan abang. Apa yang ada rahsia tersebalik yang terjadi. Sebab itu, bila tengok dalam internet, bila tengok dalam mana-mana, mesti kena pandai menilai. Ni tajuk paling besar saya nak bagi. Apa dia? Tolong berkorban sikit supaya jangan terlibat dengan perkara-perkara seperti TikTok dan sebagainya. Sebab tengok saya, hari ini dia punya nilai dia, saya takut abang-abang buat hari ini dengan kakak-kakak barangkali yang buat, kita ingat hari ini selesai sini, selesai. Rupanya dia tak selesai sehingga kita tua. Abang berpotensi jadi seorang ketua, pengarah. Saya doa semua yang ada sini jadi pengarah, jadi ketua, CEO, jadi doktor, jadi profesor. Saya doa abang-abang semua, semoga Allah Ta'ala jadikan abang-abang semua ni orang-orang yang hebat di atas muka bumi Allah. Amin. Cumanya, kalau kita buat sesuatu seperti rakan-rakan kita yang terlibat dengan TikTok dan sebagainya, bayangkan abang jadi ketua 10 tahun daripada sekarang, tapi abang biasa buat TikTok yang mungkin ada buat challenge apa-apa ke. Selepas 10 tahun jadi CEO, jadi pengarah timbalan pengerusi dan sebagainya, orang keluarkan balik video kita yang lama. Orang tanya, orang macam ni kah yang orang nak ikut? Jahanam hiduplah. Ingat, mak saya selalu pesan dekat saya, bukan semua orang suka kita. Bukan semua orang suka kita. Berapa ramai yang simpan di luar sana. Ada satu geng ceramah saya, mereka tak sealiran dengan kita, dia tak ikut kita, dia tak suka maulid, dia tak suka semua. Tapi ceramah kita mereka tengok, mereka simpan. Ada masa mereka keluar untuk tembak kita. Ada. Dan saya beritahu abang-abang, berhati-hati. Saya duk tengok yang mana orang duk share TikTok dan sebagainya, yang mana yang ada dalam WhatsApp group lah apa semua. Sedih tengok, especially kawan-kawan kamu, kakak-kakak yang mana yang terlibat. Esok dia kahwin, orang akan tanya suami dia, ni bukan bini hang lah. Nak jadi macam mana? Sebab tu kalau abang ada girlfriend, saya tak kata saya menggalakkan girlfriend. Saya kata kalau kamu ada girlfriend, kamu dah ada sebelum saya cakap, pesan dia elok. Hang tak kau duk patah kaki senyum banyak pesan, jaga diri. Sebab bila sekali masuk kita punya video dalam internet, habis, tak boleh tarik balik lah. Cukup seorang kan save video kita, lepas tu dia sebar, habis, tak boleh patah balik lah. Tak boleh patah balik lah. Kakak-kakak yang mana yang buat video yang mana terlarang dan sebagainya, jadi jangan rosakkan. Korban sikit, korban sikit. Nampak macam rugi, sebab ramai orang ikut trending sekarang.
Nampak macam rugi, tapi insya-Allah kamu untung. Yakin? InsyaAllah kamu untung. Sebab tu saya malam ni khusus nak abang kata, semua orang akan berkorban, akan sebaik-baik manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling banyak berkorban. Kedua, sahabat paling banyak berkorban. Perasaan Nabi tinggal kampung halaman, korban. Sahabat tinggalkan kekayaan. Sayyidina Abu Bakar kaya, hijrah ke Madinah, kosong. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, kosong. Sayyidina Umar, kosong. Ini semua orang-orang yang kaya di zaman Nabi, kosong. Mus'ab bin Umair, kosong. Saya bukan minta abang-abang bagi semua harta dekat masjid, tak. Saya minta abang-abang tolong berkorban sekejap. Kurangkan, kalau nak buat TikTok, nak buat apa, kurangkan, korban. InsyaAllah value kamu lebih tinggi daripada orang lain. Hujah yang saya boleh bagi sekadar tadi saja. Apa dia? Bila kamu jadi orang berjaya, esok orang akan tunjuk video-video yang ada. Mana tidaknya, cuba bayangkan, politik hari ini semua benda-benda lama keluar balik. Saya biasa jumpa CEO yang di blackmail oleh staf dia sendiri. Habis jawatannya, tunjuk video. Especially kita orang lelaki, ujian yang paling berat sekali untuk kita adalah orang perempuan. Abang duk message dengan girlfriend sebab dia tak kahwin dengan abang, hati-hati. Abang message yang not appropriate, message yang ada berbau unsur yang tak elok. Ketika message, dengar saya cakap, sekali lagi kamu kata saya menggalakkan pula. Dengar dulu saya cakap elok-elok, jangan buka seronok sangat, tengok elok-elok dulu. Masa kamu duk message dengan girlfriend kamu, ni saya bagi gambaran elok-elok. Saya tak kata girlfriend kamu jahat, faham? Faham? Ada girlfriend kan nampak je, faham? Saya tak kata girlfriend kamu jahat, tak. Saya kata bila kamu duk message seronok dengan dia, okey, tapi the moment kamu gaduh dengan dia, kamu tinggal dia, kamu ingat dia delete message kamu, macam mana kamu delete message dia, benda tu orang simpan. Mai hari kamu nak kahwin, orang boleh bawa keluar balik. Lepas tu saya pesan siap-siap, itu baru kamu dengan girlfriend kamu. Maknanya apa? Kamu biasa berjanji sehidup semati. Kamu biasa belanja makan. Kamu biasa, orang kata apa, berkorbanlah untuk girlfriend kamu. Itu pun boleh buat jahat. Boleh faham tak payahlah bincang, girlfriend hang okey ke? Tak payah bincang. Bawa tenang, tengok saya dulu. Tengok saya dulu. Sebab saya tak nampak orang perempuan pun malam ni. Jadi saya tak tahu dia ada ke tak ada, saya tak tahu. Tapi saya tengok abang-abang saja, jadi saya cakap lah. Tapi orang perempuan pun dia boleh faham lah sebaliknya. Saya tak kata dia jahat. Saya tengah cakap dekat kamu, berhati-hati. Nak buat tu, kamu fikir dulu. Dia memang lazat. Dia memang lazat.
Fikirlah kata apa. Oh, tulis lagu ni. Dia memang lazat. Dia memang lazat. Tapi dunia ni jahat, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Bustanul Arifin. Imam Nawawi kata apa? Dunia ni dia bagi manis sikit kan. 10 minit yang kamu mesej tu, dia bagi manis. Saat lagi dia bagi pahit seumur hidup kamu. Saya pun sentiasa pesan kat diri saya, takut saya pun terbuat juga. Jangan kata saya terselamat, saya tak selamat. Saya lagi terdedah lagi banyak. Orang anytime boleh buat blackmail kita. Anytime. Isteri saya hari-hari duk baca mesej handphone saya. Gelik malam. Macam-macam. Saya pesan sekali lagi, abang, yang mukadimah tadi, mukadimah yang tersurat sebagai nak bagi dapat poin saja. Poin terbesar saya sekarang ni, abang, dengan internet korban sikit, jangan kerap sangat. Memang pada asal nampak nak duduk dengan ilmu, tapi at the end of the day bahaya, abang. Cara nak korban sikit macam mana? Hargai kawan-kawan. Banyakkan masa dengan kawan, sembang, bincang, cerita pasal masa depan, berangan-angan dengan kawan-kawan. Okey, nanti kalau kita habis tadi, apa? Aku ingat aku nak ni. Berangan-angan. Sebab apa? Angan-angan tu percuma, tak perlu bayar, free. Berangan-angan tinggi tak apa. Saya dengan kawan-kawan saya yang mana yang saya masih kawan sampai sekarang, kami berangan-angan tinggi. Sekarang angan-angan dulu kami buat dan jadi. Dulu bila tengok orang kaya-kaya terror, sedekah dekat ni, tolong orang ni, Allah syok ya. Sekarang kami boleh buat. Sebab apa? Bila kita duduk dengan kawan-kawan, kita angan-angan lah. Dia macam cerita labu-labi je. Labu-labi ya. Hang kaya esok buat macam mana, buat apa? Aku kalau hang bagi kat aku 1 juta sudah. Angan-angan. Itu lebih selamat daripada duduk dengan internet. Especially WhatsApp, especially TikTok. Sebab apa? Kamu duduk dengan kuliah saya untuk apa? Sekurang-kurang kamu nak jadi orang yang lebih baik daripada semalam. Habis lepas 10 tahun, kamu mesti nak jadi orang yang lebih baik 10 tahun akan datang. Mana kamu nak jadi orang terror, kamu nak jadi orang kaya, kamu nak jadi orang hebat, kamu nak jadi orang yang berjawatan. Dengan hanya satu gambar, dengan hanya satu screenshot, punah-panah hidup. Abang, saya ulang sekali lagi, tengok saya. Orang lelaki lumrah permainan dia adalah orang perempuan. Kita rasa kita nak perkotak-katikkan mereka, tapi Allah sebut dalam Quran, inna kaidakunna azim. Tipu daya orang perempuan lagi dahsyat. So abang-abang yang hebat, pegang sungguh-sungguh dengan kata-kata saya. Pegang sungguh-sungguh dengan kata-kata saya. Okey? Bila kamu belajar kontrol sekarang, ke depan kamu senang. Ramai orang yang saya tak boleh sebut namanya di sini, yang kecundang career dia. Maknanya kamu luang masa 4 tahun untuk degree,
2 tahun untuk diploma, 3 tahun dan sebagainya. Semua tu habis hanya dengan sekeping gambar, satu message, satu screenshot dan sebagainya. Please, ada di kalangan kamu, mata kamu bila tengok saya, kamu kata, saya dah kot. Abang ambil peringatan daripada saya, simpan kejap-kejap di sini. Kamu ya ke kamu dah, simpan dulu. Okay. Ramai orang dulu kata dia dah, bila mai jumpa dengan saya, jahanam. Aku ingat dia jadi macam tu. Aku sebab apa? Pada awal rasa aku dah kot. Jangan. Saya biasa jumpa pelajar di sebuah sekolah pemulihan akhlak, dirahsiakan nama sekolah itu. Saya masih ingat nama abang tu yang saya jumpa. Clear nama dia, saya masih ingat. Muka dia saya boleh ingat, tapi dengan syarat dia kena botak lah. Kalau dia ada rambut saya tak cam lah. Dia botak, saya ingat dia. Saya bagi hadiah dekat dia. Sebab apa? Di sekolah pemulihan akhlak itu dia ketua. Kenapa? Kerana dia pelajar tahfidz, tapi dia kena masuk tempat pemulihan. Kenapa? Kerana zaman saya dulu tu, dia kena tangkap khalwat. Dah tinggal sehelai sepinggang lah. Belum Allah tangkap dia. Allah hantar tangkap, Allah selamatkan dia. Tapi kalau tanya dia terbayang tak dia nak? Barangkali dia pun kata, aku dah kot. So jaga diri abang. Saya gap dengan abang, umur kita lebih kurang hampir 15 tahun, 16 tahun gap kita. So saya pesanan paling penting ialah tolong korban sikit, jangan banyak sangat, especially WhatsApp. Bila tak ada apa message, tak payah message, tak payah cari pasal. Kamu ada banyak kerja yang kamu boleh buat. Kamu ada banyak research yang kamu boleh buat. Kamu ada banyak yang kamu boleh tulis. Ada banyak yang kamu boleh bincang. Yang terakhir, ada banyak benda yang kamu boleh angan-angan. Ingat, angan-angan majnin lain. Kena baca syarah dia. Apa maksud angan-angan majnin? Angan-angan majnin lain, bukan seperti yang kamu nak angan-angankan. Kamu nak ada sekolah sendiri. Dan satu lagi, apa yang kamu bincang dengan kawan-kawan yang kamu angan-angankan. Ini saya menyesal, saya tak buat lama, baru buat, umur tua ni baru buat. Ialah tulis. Apa yang kamu nak, kamu tulis. Saya nak ada sekolah sendiri. Saya nak ada, dekat bilik semua kan ada kamu punya katil lah apa dekat. Bila kamu main WhatsApp contohnya kat katil kan kamu sini semua double decker katil, double decker kan. Hak yang kawan kita tu kata lekat yang atas sekali, lekat kat dinding lah. Bila main WhatsApp, kamu beralih, kamu nampak yang kamu tulis. Saya nak kereta besar, saya nak rumah besar, saya nak duduk di Shah Alam, saya nak ada ladang, saya nak ada syarikat penerbangan. Semua possible. Semua kamu boleh ada. Jangan takut. Saya tak cakap benda yang kamu tak boleh buat. Kamu boleh buat. Jadi bila kamu tulis semua, kamu main WhatsApp. Kan kadang-kadang kita hantar orang reply lambat, kita nak tunggu kan. Kamu baca, automatically istilah dia potong speed, dia potong mood kita sikit.
Dia potong sikit. Okey lah. Okey lah. Tulis lagi, saya nak bawa mak saya pergi umrah, saya nak bagi hadiah ayah saya kereta. Tulis tu, semua tulis. Jangan kamu pelekehkan cita-cita kamu. Belum orang lain pelekeh kamu, kamu dah pelekeh cita-cita kamu. Apa? Kereta saya yang kamu tengok depan ni, cita-cita 2007. My favorite car yang saya nak tahun 2007. Saya nak 2012 saya kahwin dengan isteri saya drive dekat Shah Alam. Saya nampak silver. Kereta ni dia ada version dia, Silver Aero nama dia. Dia keluar sempena racing car Mercedes nama Silver Aero. Tahun 60-an dulu ke apa, 50-an, nama Silver Aero, bulat kereta dia. So kereta version saya dia bawa keluar untuk tribute kereta tu, nama Silver Aero, warna silver. Saya nampak kereta tu dekat Shah Alam. Wah, dia corner, dia buat U-turn. Saya nak pergi ke sini, dia buat U-turn. Saya kata kat isteri, tu kereta, I punya kereta tu, I suka tu. Tengok tu. 2012, 2014. Sembang benda-benda indah. Kamu nak apa? Kamu nak duduk di mana? Di mana salahnya nak sembang kamu nak duduk orang besar? Kita bukan sembang tajuk zuhud. Ini bukan tajuk zuhud. Ini cita-cita. Tajuk kena betul. Bukan tajuk tawaduk. Kita tak sembang tajuk tawaduk. Kita tengah sembang tentang impian. Itu tajuk impian. Jadi tajuk kena betul. Kalau tajuk kamu mimpi, mimpilah. Kamu nak ada ladang dekat Australia, kamu nak pergi New Zealand, kamu nak run bisnes dekat Kemboja, kamu nak buat dealing lembu dengan Thailand, buat. Jangan sebelum orang lain menghina kamu, kamu sendiri hina cita-cita kamu. Saya nak bawa mak saya pergi umrah, saya nak bawa ayah saya pergi haji, saya nak bagi hadiah ke adik saya nak beli kereta dekat kakak saya. Tulis. Biar banyak. Bila banyak kamu tengok, ya Allah, banyaknya aku nak kena buat, takkan nak bawa masa. Bila kamu keluar daripada bilik kamu akan lalai. Tak apa. Balik bilik, kamu teringat balik. Kamu keluar bilik, kamu lalai. Kamu jumpa kawan-kawan, kamu sembang kat pondok, kamu akan lalai. Jangan takut. Kamu balik bilik, kamu akan muhasabah balik. Itulah kita. Itulah kita. Oh, kita jadi orang berjaya. Janganlah kamu latih diri kamu untuk jadi malaikat. Kamu bukan malaikat. Saya bukan malaikat. Sebab itu kita kena berkorban. Sebab kita bukan malaikat. Jangan treat diri kamu macam kamu malaikat. Semua benda kamu boleh tak akan dapat. Semua benda untuk Allah Ta'ala. Kamu bukan malaikat. Kamu bukan Rasul. Kamu bukan Nabi. Kamu bukan sahabat. Kita hanyalah ikhwan, saudara yang Nabi rindu. Jadi ikhwan yang betul. Jadi ikhwan yang betul. Ikhwan Nabi. Ikhwan Nabi sekadar main TikTok lah. Ikhwan Nabi, cukupkah kamu kerja hanya sekadar nak main WhatsApp, tapi kamu nak gaji kamu 5,000? Itu ikhwan Nabi ya. Jangan. Kamu jauh lebih daripada itu. Abang, saya jumpa orang
yang supply lembu kepada izi korban atau izi korban. Dia supply lembu dekat izi korban. Banyak lembu dia. Umur dia baru 33. Saya jumpa orang yang ada restoran coffee house. Umur dia baru 30. Saya jumpa kawan saya yang dia buat perniagaan, dia berjaya. Dia ada 1 juta ringgit masa umurnya 29 tahun. Kamu nak ada kamu punya 1 juta bila? Tulis. Lekat. Orang lelaki jangan malu. Dia kena tu orang perempuan boleh lah Ustaz. Betul. Kau suka? Saya, buku saya banyak, semua saya tulis. Saya nak apa? Saya nak pakai. Saya ada 1 lagi. Lama. Tahun 1975. Mercedes 1975. Old school. Nanti dia kelok bengkel, saya bawa main sini. Kita buat macam Tokyo Drift tau. Bau sempoi saya tulis 2 tahun sudah. Saya nak W115 Mercedes. Dapat. Tulis. Sebab dibaca. Dia senang nak patah balik. Ingat, orang lelaki kita ada kita punya maruah kuat, ego. Bukan semua orang boleh tegur kita. Kita saja boleh nasihat diri kita. So cara kita nak nasihat kita, biasa tengok cerita Hindustan, tajuk Amir Khan berlakon. Amir Khan, hak dia botak, yang dia tulis kat badan dia, dia contang-contang badan dia. Tengok. Allahumma salli ala sayyidina. Tak ingat dah apa nama cerita. Tak tengok apa? Hampa tengok cerita apa? Sultan Muhammad Al-Fatih ya? Hampa soleh kan? Dia ada soleh sangat. Ada satu cerita siapa ingat? Apa? Apa dia kata? Aku tak dengar. Tak, hempas kat dia, hempas. Telefon buruk. Bagi tahu kat dia. Hempas kat dia. Saya pergi main kat Kubi lain lah. Gaji ni, betul ya bang? Dia contang badan dia. Pasal apa? Sebab tak ada orang boleh banyak dekat dia. Dia tidur, dia lupa. Bila dia bangun, dia buka baju dia, dia tengok cermin, dia ingat balik apa tujuan dia nak buat. So kita macam tu. Sebab tu bila kita tidur, kita bangun, kadang-kadang kita blur. Buat apa? Hak kita tulis itulah yang akan ingatkan kita. Hang kata hang nak beli kereta kat Pak Hang. Dia. Soal kita mula tahu kehidupan kita. Saya cerita ni sebab apa? Tengok sini. Bayangkan pelajar-pelajar di universiti yang lain, semuanya sibuk ke arah TikTok, sibuk ke arah internet yang benda-benda pelik-pelik. Kamu ke arah bentuk diri kamu. Kamu saja. Orang lain nak ke sini, kamu ke sini. Kamu bina diri. So dia ke belakang. Dia ke belakang. Kita ke depan.
Saya nak cita-cita saya nak buat. So kamu saja. Maka peluang sangat cerah untuk orang macam kamu. Buat apa kita? Maaf. Sekarang semua orang nak TikTok. Jadi kalau semua macam ni lah. Biasa tengok tak cerita Mr. Incredible? Tengok Mr. Incredible yang satu dia, Mr. Incredible. Nanti tengok lain So Mr. Incredible kan dia lawan dengan jahat dia tu kan, yang rambut oren tu kan. Apa nama dia tahu? Apa nama dia? Tak tahu budak tu? Kan last sekali dia tangkap Mr. Incredible. Lepas tu dia explain. Dia kata, aku nak jadi superhero macam hang. Dan aku cipta alat-alat untuk semua orang menjadi superhero. Tengok ayat ni. Dia kata apa? Aku akan bagi semua orang boleh jadi superhero. Dia cakap macam tu. Kemudian dia beralih badan dia. Nanti apa caranya? Kalau aku cakap salah, bila dia beralih badannya sambil dia jalan, sebab dia macam ni. Dia ikat Mr. Incredible. Lepas tu dia hantar robot jahat pergi dekat tempat mereka, nak musnahkan tempat tu. Dia nak pergi selamatkan supaya orang puji dia. Jadi sebelum dia nak pergi, dia habaq. Dia kata, aku ciptakan alat-alat ni supaya semua orang boleh jadi superhero macam hang, boleh terbang kuat dan sebagainya. Lepas tu dia belah. Bila dia belah, dia kata, bila semua jadi superhero, siapa pun sebenarnya tak jadi hero. Sebab hati busuk. So kalau semua orang main TikTok nak jadi famous, sebenarnya tak ada siapa pun famous. Yang famous ialah orang macam kamu yang asing daripada orang, bina diri, jati diri. Esok orang akan tengok, uish, hebat. Ini orang yang betul. Sebab itu dunia bukan semua jadi ustaz. Kalau semua ustaz, siapa pun sebenarnya tak jadi ustaz. Pasal apa? Ingat tak Baghdad kan kitab banyak, semua alim. Kerana ilmu semua bergaduh. Penjajah masuk, bakar semua buku, mati semua. Orang semua tengah buat macam tu kita. Kita jangan. Kita asing. Kita bina jati diri, bina cita-cita, bina mimpi tinggi-tinggi, sampai cucur atap tinggi. Buai laju-laju sampai hampa pokok senang buat apa? Bukan laju sampai cucur atap. Betul tak? Buai laju-laju sampai cucur atap, belum tumbuh gigi dah pandai baca kitab. Hampa boleh laju-laju sampai pokok senar. Apa dalam baju? Ulang tudung selap. Mangkang. Takkan hatu. Pasal tu dia sampai pokok senar depan tu lah. Salah-salah nyanyi baru. Buai laju-laju sampai cucur atap, belum tumbuh gigi dah pandai baca. Ayuh. Itu kamu. Bina cita-cita, tulis, kejar dia, kejar. Ingat, tengok saya. A dream yang tak tulis akan kekal jadi mimpi. Mimpi yang tulis akan jadi goal. Goal apa? Sasaran. Sasaran yang tak buat apa-apa, dia kekal jadi sasaran. Sasaran yang dikejar akan menjadi kenyataan. So dia kena bermula apa? Mimpi dulu. Kamu nak apa? Nak berapa orang isteri? Berapa? Seorang je? Penakut. Belum kahwin dah takut. Ini jenis orang tua kata, mimpi kahwin dua. Mimpi kahwin dua. Telefon girlfriend, jaga-jaga tu. Mimpi kahwin dua. Jaga. Telefon girlfriend, minta maaf. Sorry ya,
mimpi kahwin dua tadi. Mimpi je pun. Minta maaf kat girlfriend. Saya kurang-kurang nak 4 orang isteri. Semua duduk satu rumah. Dah, saya kena ada 4 rumah. Habis satu rumah nak bayar sewa berapa? Nak beli berapa? 1,000 sebulan. Habis kat rumah saja 4,000. Jadi gaji yang berapa? Takkan 10,000. Mesti kurang-kurang 20. Jadi kalau gaji 20, apa kerja yang boleh dapat gaji 20? Kurang-kurang pakar, kurang-kurang konsultan, kurang-kurang ada 3 kedai dekat Shah Alam. Tuan punya kereta ni yang saya beli dekat dia. Dekat Shah Alam kan banyak kilang, banyak kilang kan. Ada satu tempat sederet jalan kilang ni lorong kan, jalan orang nak parking kereta nak masuk kilang kan. Satu lorong tu kilang dia punya. Tak usah pergi jauh lah. Belakang ni belakang sana Bangi Lama ada seorang ustaz duduk situ. Nama Ustaz Duk Cengah. Beliau salah seorang yang ada dengan Andalusia. Dengan ilmu, tengok, ini perkara-perkara possible. Dengan ilmu, kamu tak ada duit, kamu ada ilmu, kamu ada credibility. Dengan ilmu dan credibility, dia ada peratus dia dalam sebuah company nama Andalusia. Abang sebelum PKP, peratus dia dalam Andalusia memuatkan dia pendapatan saya di sini 3 tahun sama dengan pendapatan dia setengah tahun. Power gila. Dia gunakan satu pendapatan, dia buat mismak. Orang sewa setiap pintu. Kalau 2,000, ada 10, ada 30. Kamu tak mau macam tu. Apa yang saya bincang dengan kamu, sembang dengan kawan-kawan, dia akan kurangkan kamu dengan internet seketika. Dia akan menyelamatkan kamu. Saya tak kata internet salah. Saya tak kata internet salah. Saya kata kurangkan. Dia selamatkan kamu. Dia bagi kamu jadi orang hebat. Minta maaf dengan masjid, saya ambil masa. Sepatutnya saya dah berhenti. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Abang, kuncinya korban sikit. Okey, cara dia daripada awal zikir, munajat, doa, minta. Okey, jaga diri baik-baik. Ada soalan, ada yang terlintas apa-apa, jangan malu jumpa saya. Pejabat saya bawah sana saja, warna purple pintu, nak pergi ke koperasi. Pejabat saya situ. Main bincang dengan saya, tanya pendapat, saya akan bantu, saya akan tunjukkan jalan. Ini kelebihan yang ada untuk pelajar kuis. Kalau universiti lain pun sanggup mai kat sini untuk jumpa saya, nak ambil buah pandangan, perbincangan, pelajar kuis tak main rugi ya. Saya nak cerita macam ni tak boleh, masa limit. Kalau kamu main dekat saya boleh bantu secara personal. Apa kamu perlu? Apa kamu perlu? Apa kamu perlu buat? Kamu boleh jumpa siapa? Siapa kontak yang ada? Kamu boleh buat apa? Bisnes kamu ke mana? Kamu punya buku boleh pergi mana? Buku kamu patut masuk mana? Kamu boleh jumpa siapa?
Saya boleh bantu. Okey. Jadi semoga jadi orang berjaya. Semua orang hebat. Saya yakin kamu boleh jadi orang yang hebat masa depan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah bil Qur'an al-'azim sudurana ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أقول maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.